Assalamualaikum, selamat pagi penonton-penonton dekat rumah ataupun dekat manalah juga anda berada. Anda menyaksikan Sejahtera Asia edisi hujung minggu bersama dengan saya, Fatah Burhanuddin dan Sharon Kezia. Sharon. Sharon sihat hari ini? Sehat. Dah breakfast? Belum lagi. Belum lagi? Lepas ni. Lepas ni lah bersama dengan saya semestinya. Yes, baik of course. Sharon, hari Khamis yang lepas, sambutan Hari Malaysia yang ke-58. Bila kita mengimbau baliklah kan Sharon. Ya, betul. Antara bulan daripada bulan Julai sampai bulan September ni adalah bulan bersejarah di mana pembentukan Malaysia macam hari bulan Julai Hari Sarawak, bulan Ogos Hari Kemerdekaan, dan bulan September ni baru je berlangsung Khamis yang lepas Hari Malaysia. Kita dapatlah lihat bagaimana sebenarnya sejarah pembentukan negara kita itu. Jadi saya banggalah sebenarnya kan pembentukan kita, kemerdekaan kita yang kita kecapi sehingga hari ini. Pembentukan tu kita tahu memerlukan pengorbanan sebenarnya, Fatah. Memerlukan pengorbanan dan kerjasama daripada lapisan masyarakat untuk kita membentuk satu negara yang sehingga kini kita dapat menikmati kemajuan dan pemodenannya, Fatah. Baiklah, untuk topik kupasan kita hari ini adalah cabaran di kawasan tumpuan pelancong pada musim pandemik dan juga perniagaan makanan yang semakin mendapat tempat pada musim pandemik. Oleh itu penonton kat rumah kenalah setia bersama dengan kami dari jam 7.30 pagi sehingga 8.30 pagi. Hanya di saluran Astro 122 dan My TV. Kalau kita lihat topik ni hari ni kan, Fatah, macam memang sesuai lah untuk pandemik sebab kita berbincang, kita mengupas topik berkenaan dengan saya kira ramai juga golongan luar sana yang terjejas. Betul. Memang sangat terjejas. Mungkin kupasan kita pada hari ini dapat memberi sedikit informasi, dapat memberi sedikit motivasi kepada anda untuk terus maju dalam apa jua perniagaan yang anda lakukan pada musim pandemik ini, Fatah. Betul tapi sebelum itu Fatah nak kongsikan dengan anda, semakin dicukur semakin tebal bulu yang tumbuh. Benar atau mitos, Fatah? Anda pasti pernah mendengar bahawa sering mencukur ni, mencukur bulu ni atau rambut halus di sekitar tubuh malah bikin bulu tumbuh dengan lebat. Entah ia mencukur janggut ataupun bulu ketiak, bulu kaki dan sebagainya. Di mana-manalah bahagian tubuh badan. Banyak juga orang yang percaya, Sharon, kalau terlalu sering mencukur bahagian tubuh tertentu akan membuatkan kulit menjadi hitam. Mencukur bulu kaki sudah menjadi rutin, terutamanya dalam kalangan wanita yang ingin tampil dan yakin dengan penampilan mereka. Bagaimanapun ada berpandangan je, Sharon, mencukur bulu kaki ini sebenarnya akan membuatkan ia tumbuh dengan lebih lebat. Adakah pandangan itu benar ataupun sekadar mitos? Jawapannya adalah sebenarnya pandangan itu tidak benar. Malah bulu ini sebenarnya tidak akan tumbuh lebih tebal sekiranya ia dicukur. Mencukur tidak mengubah proses pertumbuhan bulu menjadi lebih lebat. Kata seorang pakar dermatologi Dr. Annie Gonzalez, Dr. Annie menjelaskan selepas bercukur, folikel rambut akan terus tumbuh di bawah kulit. Dan sebab itu juga seseorang akan mengalami kegatalan selepas bercukur. Seseorang merasakan bulu yang tumbuh semakin lebat, mungkin disebabkan ketika proses mencukur itu tidak terkena pada bahagian orang cakap hujung bulu yang membuatkan ia tumbuh dengan lebih cepat. Dan sementara itu, Dr. Annie memberitahu pendedahan terhadap sinaran matahari dan bahan kimia dalam produk mencuci badan boleh memberi kesan utama pada warna bulu yang tumbuh selepas dicukur. Namun katanya ia bukan satu masalah dan adalah perkara biasa yang tidak perlu dibimbangkan. Dan juga seperti yang dijelaskan oleh spesialis dermatologi dari University of Southern California Medical School, Dr. Jennifer Wu, rambut yang halus yang tumbuh dari permukaan kulit anda sebenarnya adalah kumpulan sel yang sudah mati. Rambut dan bulu ni bisa tumbuh terus kerana bahagian yang masih hidup tu terletak di bawah kulit. Namanya macam tadi saya cakap follicle tu. Dekat situ saya nak tambah, menurut National Institute of Health tu, Fatah, sebenarnya bulu yang baru tumbuh nampak lebih gelap kerana ketebalannya. Namun ianya juga disebabkan belum ekspos kepada elemen semula jadi seperti matahari, sabun dan bahan kimia. Jadi salah satu yang menjadi punca utama kepada mitos ni adalah disebabkan apabila kita dah mencukur bulu tu, Fatah, bila kita pertumbuhan bulu yang baru itu, dia nampak seakan-akan berbeza dengan bulu yang asal. Jadi kita akan
mencetuskan satu kita punya macam mentaliti kita fikir makin lebatlah pula. Betul. Sebenarnya dia bukan makin lebat, cuma pertumbuhan yang baru tu dia tidak sama seperti yang asal. Dia Jadi tidak kita halus lah. jadi kita terus fikir aku mencukur ni makin lebat pula. Sebenarnya tidak. Jadi semuanya pertumbuhan itu baru. Jadi keadaan dia tidak sama sebab dia belum terdedah dengan elemen-elemen semula jadi yang akan menyebabkan perubahan kepada warna dan struktur kepada bulu tersebut. Betul tu. Itulah yang Sharon cakap tu. Semakin kita mencukur bulu tu, sebenarnya tumbuhan bulu baru tu dia agak tebal daripada bulu-bulu yang Sebab sebelum dia ni, ambil kan Sharon? proses untuk dia bertukar kepada bentuk yang asal dia melalui proses. Betul. Dan di sini juga National Institute of Health ada mengeluarkan tips untuk mencukur dengan selamat. Yang pertama adalah basahkan tempat yang anda ingin mencukur. Yang kedua, sental ataupun scrub dahulu sebelum mencukur. Yang seterusnya, sapu dan ratakan gel atau lotion untuk melindungi kulit daripada terluka dan melecet. Dan ini paling penting sekali, cukur mengikuti arah bulu tersebut, bukan arah lawan. Jadi di setiap anggota badan kita di mana kita ingin nak cukur tu, Fatah, kita perlu cukur melalui arah dia tumbuh, bukan lawan. Bukan lawan. Bukan lawan. Dan elakkan mencukur dengan cepat. Dan di sini dikata sentiasa menggunakan blade yang baru ataupun blade pakai buang. Jadi kalau kita dah pakai sekali tu, Fatah, digalakkan dan disarankan untuk terus buang. Tak boleh guna lagi walaupun dia masih tajam dan kita baru kali pertama guna. Sebab dia akan menyebabkan iritasi dan keradangan pada kulit kita. Dan yang terakhir adalah bilas kawasan yang dicukur dengan air sejuk untuk mengurangkan keradangan dan iritasi. Dan seterusnya kita boleh sapukan atau ratakan lotion pelembap supaya melembapkan kawasan yang kita nak, yang telah dicukur tadi tu, Fatah. Itulah. Kalau kita tengok banyak je produk-produk yang telah dikeluarkan. Tak kira lah daripada bentuk cukur ataupun krim dan sebagainya, krim, kan. gel. Tapi ada satu rawatan juga boleh disyorkan, Fatah. Pergi lawatan laser lah, hair permanent removal. Tu perlu jumpa dermatologis lah untuk mendapatkan rawatan. Sebab ada dalam kalangan kita ni dilahirkan dengan bulu yang agak lebat lah. Betul. Berbanding orang lain, Fatah. Macam saya sendiri, saya rasa keturunan saya berbangsa India ni berbulu lebat sikit lah, Fatah. So Sharon ada buat laser lah. Saya pergi hair permanent removal menggunakan laser. Maksudnya kalau membuang secara tetap ke ni, permanent tu? Permanent tu dia akan melambatkan pertumbuhan. Kalau kita lakukan dengan kerap, dia akan mematikan pertumbuhan itu. Dia akan tumbuh pun dalam keadaan yang halus, sangat halus, dan mengambil masa yang agak lama. Jadi kita tak perlulah seminggu sekali nak cukur tu, Fatah. Sebab seperti yang Fatah kongsi tu, mencukur tu boleh buat ke tempat yang dicukur tu hitam. Betul. Macam Fatah sendiri bercukur tak? Mestilah kita bercukur tempat-tempat yang penting. Tapi nak tanya sebab tak pernah tengok Fatah berjambang dan memisai. Mungkin saya keturunan saya ni macam bapa saya sendiri memang tak ada bulu kaki. Licin lah. Memang licin, memang tak ada bulu. Ini jealous ni, tak boleh jadi ni. Keturunan saya. And then saya boleh katakan rata-ratanya lelaki lah yang saya kawan saya, rata-rata mereka tidak ada bulu kaki. Jadi saya macam kenapa saya ada bulu ni? Mungkin saya pernah tercukur. Terus saya kata dia bergantung kepada jin lah, bergantung kepada jin. Betul. Kita, bergantung kepada keturunan. Sebab macam kawan saya juga Fatah, ada juga memang kita tak nampak bulu pun dekat bahagian tangan. Memang haluslah satu badan dia tu. Jadi sebenarnya berbulu ataupun tidak berbulu, dia bergantung kepada individu tersebut. Sama ada kita nak menerimanya ke ataupun tidak menerima je. Tapi ada bahagian-bahagian tertentu kita perlu mencukur untuk konteks menjaga kebersihan, Fatah. Kebersihan tu sangat penting dalam konteks sekarang ni, lagi-lagi pada musim pandemik ini. Kita kena menjaga diri dari segi segala pelusuk tempat badan kita ni. Kita kena jagalah. Kesihatan kita itu adalah nombor satu yang selalu kita kena jaga, ya. Jadi setakat ini saja perkongsian saya dengan Sharon. Selepas ini anda akan berjumpa ataupun kita akan menemu Rama atau awak cakap tetamu jemputan kita. Jadi jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Baik, kembali lagi bersama dengan saya Fatah Burhanuddin dan Sharon Kezia. Tapi sebelum kita nak menemu Rama ataupun menemu bual kita punya tetamu jemputan,
pada penonton-penonton kat rumah yang terlepas peluang untuk menonton episod Sejahtera Asia yang lepas, anda boleh melayari YouTube TVS, tulis saja Sejahtera Asia dan pilih saja episod yang anda suka. Baik, cabaran di kawasan tumpuan pelancong pada musim pandemik. Penurunan COVID-19 bagaikan satu gelombang yang kuat melanda seluruh dunia. Angka kematian sekarang ini, Sharon, kalau boleh kita lihat, ia semakin meningkat. Menyedihkanlah data semakin yang tunjukkan. menurun. Penerbangan di seluruh dunia juga berkurangan. Sekatan sempadan dikenakan oleh banyak negara, permintaan semakin berkurangan dan pemimpin perniagaan perlu mengharungi cabaran ini demi menakat dan menjaga perniagaan mereka. Untuk mengupas topik ini dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Encik Sufian Sabili, pengusaha kedai makan dan pemilik homestay. Selamat datang. Selamat datang. Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Apa saya suka gaya dia pagi ni lah. Sangat fresh kan? Nampak macam boleh dikatakan Cowboy. cowboy gitu. Cuma tak ada kuda dekat sini lah. Cowboy countryside lah. Ya, betul. Dalaman lah. Jadi Cik Sufian, mungkin sebagai permulaan boleh kongsikan kepada penonton, perkenalkan diri anda. The cowboy boy from Sarawak. Okey, terima kasih Sharon dengan Fatah. Terima kasih kerana beri peluang kepada kita untuk berkongsi sedikit pengalaman lah. Betul. Okey, nama saya Sufian bin Sabli. Orang daripada Telaga Air lah, kampung Telaga Air, Matang, Kuching. Dan bagi mereka yang berkunjung ke Telaga Air, kalau pergi ke Esplanade, melihat topi cowboy ni, saya rasa saya antara orang yang menggunakan topi cowboy lah. Okey, walaupun mengusahakan bot, kedai makan dan juga homestay. Baik, pada tahun berapa Encik awak cakap Encik Sufian bermula berniaga dan perniagaan apakah yang diusahakan Encik Sufian pada ketika itu? Okey, saya bersama isteri Kurnia Saidan bermula dengan gerai makan pada tahun 2009. Selepas itu kami berpindah ke tapak Medan Niaga Kampung Telaga Air. Terima kasih kepada pihak Pedawan lah kerana memberi peluang untuk kita berusaha di tempat yang agak selesa sebenarnya. Dan bermula dari situ kita kembangkan lagi dengan mengadakan homestay, melihatkan kata orang kunjungan pengunjung di kawasan Telaga Air agak meningkat pada masa ke semasa. Dan selepas itu ke 2019 kita bermula dengan perkhidmatan bot. Termasuklah mengantar pengunjung ke Pulau Satang, family boat ride, termasuk juga perkhidmatan untuk bot-bot pancing. Jadi kita lihat memang banyak usaha yang dilakukan untuk memulakan perniagaan demi perniagaan. Tapi mungkin boleh kongsikan dengan penonton dari mana mendapat modal permulaan untuk memulakan perniagaan ini. Sebenarnya kami tak pernah juga kata orang membuat pinjaman ke apa, ni semuanya self funding punya projek lah. Semua kita usahakan sendiri, bermula daripada isteri saya, background dia ialah jadi fast food. Dan berminat dengan hal-hal makanan dan bermula dari situ, bermula dengan 2 meja, 3 meja hinggalah ke 13 meja. Bermula dengan sudu plastik, pinggan plastik hinggalah sampai ke sekarang kita dapat kata orang 13 meja dengan peralatan dapur yang agak bagus lah berbanding dengan 10 ataupun 11 tahun yang lalu. Ini saya rasa ini merupakan satu, ini bukan orang cakap memori yang indah lah. Dari orang cakap dari bawah sampai ke atas sekarang ni. Kita tengok daripada kecil membesar, diperkembangkan perniagaan. Kita bermula dengan sebuah bot. Sekarang kita ada 9 bot. Tabik dengan cowboy Sarawak. Kita dari satu bot bagi 9 bot itu, saya rasa itu bukan satu perkara yang mudah di mana Cik Sufian cakap dia menggunakan modal dia tersendiri. Itu membuatkan saya rasa macam kalau Cik Sufian boleh, kenapa kita tak boleh? Dana sendiri tu maknanya Fatah dia ada disiplin dan konsistensi untuk menabung. Macam Fatah sendiri ada konsistensi tak nak menabung. Saya ni boros orangnya. Misalnya bermula dengan kata orang 10 lauk hinggalah ke 20 ke 30 lauk. Tak termasuk kuih muih lah. Itu permulaannya. Jadi sudah pasti sekarang ni banyak staf di bawah jagaan Cik Sufian. Kebanyakan kita yang really jadi kita punya tulang belakang ialah saudara mara kita dan rakan-rakan kita di kampung. Itu sebenarnya. Sebenarnya. Dan dari segi di bahagian dapur pula, isteri saya yang jadi tokenio lah sebenarnya. Biarlah yang sebenarnya yang jadi sebab pengalaman beliau ialah di fast food industry. Jadi pengalaman beliau diaplikasikan ke bidang perniagaan ini dan melibatkan saudara mara kita yang terdekat untuk membantu kita sepanjang kita beroperasi. Jadi kita tak ada masalah berkenaan dengan pekerja sebenarnya. Sebab kita beroperasi di kampung. Jadi siapakah insan yang mendorong Encik Sufian dari permulaan hingga ke hari ini? Siapakah itu?
I kena bagi kredit dengan my missus lah, Kurnia Saedan, sebab dia jadi pusher. Jadi pusher. So initially kita start dengan 1-2 meja. Why not? Percubaan why not? Kenapa tak boleh? Kenapa kita tak boleh laburkan lagi sedikit, lagi sedikit? Sebab tu daripada permulaan daripada 1 bot hinggalah ke 9 buah bot. Daripada meja 2-3 meja plastik hinggalah ke meja yang elok sampai sekarang ini. Daripada homestay yang cuma basic homestay hinggalah ke fully furnished homestay. Beliau lah yang jadi pendorong kita sebenarnya dengan anak-anak lah. Jadi bagaimana Encik Sufian membagikan masa di antara kerjaya yang tetap dengan perniagaan? Sebab saya difahamkan perniagaan ini merupakan part time Encik Sufian. Okey, bagi saya satu ialah dari segi pengurusan masa, disiplin kita ialah disiplin kita dan financial management kena solid lah. Sebab benda-benda ni melibatkan cash payment, pembayaran cash dan sebagainya. Itu jadi asas untuk kita maju dalam bidang ini sebenarnya. Okey. Dan lagi satu keduanya ialah kita kena ada berjiwa besar sikit lah. Berjiwa besar sikit maknanya kalau orang lain boleh pergi melancong jauh-jauh, kita pun nak pergi melancong. Kalau boleh nak memakai pakaian lawa-lawa pun, kita nak lawa-lawa juga. Itu sebagai dorongan kita untuk terus maju. Dan kalau boleh, kita nak adakan lagi, ramai lagi rakan-rakan kita menjadi cabaran kita dan biar kita semakin maju bersama-sama. Itu niatnya. Saya sukalah dengan semangat Encik Sufian ni. Sangat bersemangat bila kita mendengar keceriaan dia, macam seolah-olah macam menarik saya untuk berbisnes juga ke arah itu. Apa yang saya suka tentang Encik Sufian ni, dia ada satu pandangan yang positif. Betul. Sebab apabila dia melihat orang mungkin memiliki sesuatu yang mewah, dia tidak rasa timbul iri hati, tapi dia rasa dia pun nak. Jadi dia berusaha untuk capai ke arah itu. Itu yang sebenarnya kita nak. Betul kata orang, ada dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Betul tu Fatah. Tidak perlu cemburu dengan apa kepunyaan dan pemilik orang itu, tapi kita boleh berusaha untuk dapatkannya Fatah. Jadi bercakap mengenai bot tu, macam mana operasi bot itu pada musim pandemik ni? Pada musim pandemik ni, pertamanya ialah satu, cancellation is very high lah. Cancellation memang agak tinggi. Keduanya, kita nak mengekalkan kata orang operasi kita tu. Cabaran kita ialah dari segi penyelenggaraan bot sebenarnya. Bila tidak buat operasi, bot tu kena cuci, kena jaga, kena selia selalu. Kalau tak digunakan dalam sebulan, mungkin ada benda yang dah berkarat. Okey, kalau tak di servis, maknanya bot tu mungkin kekurangan lajunya, speed dia dah kurang dan menggunakan petrol yang agak tinggi. Jadi itu cabaran kita. Bila tak ada pelanggan, contohnya sebulan ataupun 2 bulan, kita kena make sure kita sendiri yang pastikan semua peralatan tu semua dalam keadaan yang baik. Yang keduanya ialah kita tak beroperasi lah sebab memang tak ada pelanggan. Cuma yang kita ada ialah pelanggan-pelanggan kita, jadi supporter kita sebenarnya, rakan-rakan kita yang jadi menjadi motivasi kepada kita untuk terus berada dalam industri inilah. Itu sebenarnya jadi untuk sepanjang pandemik ni, mereka lah tulang belakang kami dan mereka lah saudara-mara kami, mereka lah kawan-kawan kami untuk terus berada dalam industri macam ini. Tapi kan Cik Sufian, ada orang kata ni kan Fatah, kalau kita nak buat bisnes kan, agak sukar untuk buat bisnes dengan ahli keluarga, sebab kalau apa berlaku sedikit salah faham tu, dia melibatkan ahli keluarga tu. Tersegok lah sedikit tu. Ada betulnya di situ ialah, tetapi bila melibatkan keluarga, regardless, tak kisah pun dia abang ipar ke, adik ipar ke, kalau business oriented, kena business oriented. Kalau ini decision ni kata kena A lah. Kalau kata pukul 9 tak boleh datang pukul 9.30. Itu yang saya kata tadi, time management, financial management, disiplin kena ada. Regardless. Tak kisahlah itu anak, even anak sendiri. Bila kita sedang beroperasi, anak you di rumah saya. Tapi bila melibatkan ini, I'm your dad, I'm your boss, listen to me. You have anything, you kena report to me. Then we can talk. Professionalism tu penting. Tak kira you. Dia tak boleh pilih kasih. Anak kena lain-lain, rakan-rakan bekerja kena lain-lain. Tak boleh. Kalau buat salah, marah je. Marah je. Kat rumah lain cerita lah kan. Itu lain cerita. Itu yang kita suka. Kita akan nak, kita tahu lagi. Kupaskan lagi. Banyak lagi. Sebenarnya menarik sebenarnya. Kita belum tahu lagi apakah perkhidmatan road trip yang ditawarkan oleh Encik Sufian. Semuanya dalam Sejahtera Asia.
Ya, terima kasih akan terus kekal setia bersama saya, Sharon, Fatah dan juga Encik Sufian Sabili yang merupakan pengusaha kedai makan dan pemilik homestay dengan topik kita pada pagi ini, cabaran di kawasan tumpuan pelancong pada musim pandemik. Ini seperti yang kami telah janjikan kepada anda. Kita akan kongsikan kepada anda apakah perkhidmatan trip boats yang ditawarkan kepada pelanggan. Okey. Pertama sekali saya kena bagi terima kasih, ucapan terima kasih kepada pihak Jabatan Laut Malaysia dan juga Lembaga Sungai-Sungai Sarawak dan juga Forest Department. Kerana kata orang tanpa mereka tak adalah servis-servis yang macam ini. Bagi sebab dari segi permit, insurans, license dan sebagainya. Okey, untuk boat ni kita ada pelbagai kategori. Pertamanya kita ada family boat trip. Family boat trip ni ialah untuk 40-minute ride along Kuching Wetland area sampailah ke muara Sibu Laut, kampung Sibu Laut dan Telaga Air. Di situ barulah you nampak ada 5 pulau sebelah kiri you dan sebelah kanan you akan nampak Santubong. Ya, you nampak putih Santubong baring macam tu kan. Nampak keseluruhan daripada hujung rambut ke hujung kaki dia tu nampak dekat situ. Permukaan Gunung Santubong tu. Itu salah satu untuk boat ride. Dan kalau you bertuah, you akan nampaklah buaya, proboscis monkey, dolphin di kawasan tersebut. Termasuk nelayan-nelayan lah yang kalau yang ada berpeluang tu dia beli dah straight away lobster daripada nelayan-nelayan yang tengah ambil fishing net tu kan. So itu satu. Keduanya ialah wetland tour. Wetland tour ialah untuk kita berjalan menyusuri riverbank di kawasan Telaga Air sampailah ke area Kampung Salak, kawasan National Park tu, dan hinggalah ke sebahagian pulau di Satang National Park. Itu nombor 2. Ketiganya ialah island hopping. Island hopping ni dalam tempoh 2 jam bergantung dengan kehendak pelanggan. Kita akan bergerak daripada jeti Telaga Air pergi ke kawasan wetland hinggalah pusingan kita sampai ke Pulau Burung, hinggalah ke Pulau Satang Besar, Satang Kecil dan pulau satu lagi, Pulau Tokong yang dekat situ, hinggalah kita balik. 2 jam. Situ juga you berpeluang nak nampak tadilah. Cuma boat ride tu dia 40 minit, sekejap je lah. Tapi yang 2 jam ni you sampai ke Laut Cina Selatan di depan sana sampai ke Pulau Satang. Itu satu tarikan sekarang lah. Yang keempatnya ialah untuk pergi ke Satang Island itself. Satang Island tu untuk you pergi snorkeling, untuk tengok coral. Itu ada 4 aktiviti utama yang melibatkan bot. Tak termasuk dengan perkhidmatan memancing. Bot pancing. Menarik ni Sharon. Kita berdua kena pergi. Saya tertarik dengan yang keempat tu. Satang Island tu saya cukup tertarik you tu. Pergi cuma kena beli sunblock awal-awal lah. Sharon dia tak boleh kena panas. Itu saya panggil panjang. Tapi disebabkan saya tertarik ni Fatah dengan trip perkhidmatan yang keempat tu, saya nak tanya ni. Bukan untuk saya ya, saya mewakili penonton. Kalau trip yang pergi ke Pulau Satang tu berapa jam tempoh ni? Okey, daripada kampung Telaga Air, jeti Telaga Air ke Pulau Satang dalam 17 km. Perjalanannya menggunakan speedboat kita ialah bot kita dalam 20 ke 30 minit. Selalunya kita ambil masa lebih lama sebab ada pelanggan yang tak nak sampai ke Satang dulu sebab dia nak tengok Pulau Burung. Kalau you tengok National Geography, you nampak burung keluar daripada gua semua. You akan nampak benda yang sama dekat Pulau Burung. So itu yang jadi tarikan orang mengambil gambar dengan burung. Yang cuma kita sekarang ni cuba mengusulkan macam mana kita boleh bagi bird feeding. Kita cuba nak usahakan kalau boleh burung tu boleh makan di atas bot. Kita cuba yang itu. Kita cuba. Dan barulah kita pergi ke Pulau Satang untuk snorkeling, tengok bahagian terumbu coral dan sebagainya. Adakah package makanan juga ada termasuk package makanan ke atau bagaimana? Itu bergantung kepada kehendak pelanggan lah sebab ada yang nak kita readykan makanan, dia cuma bawa pakaian yang sesuai, dia terus pergi aja. Dan tak ada masalah, kita boleh sediakan. Menarik tu Fatah. Saya nak yang package yang keempat ni. Nanti kita bila orang cakap COVID ni dah ada sedikit lah. Jadi tadi Cik Sufia ada menyatakan beberapa cabaran, tapi kita nak tahu lagi apa di antara cabaran yang dihadapi oleh Cik Sufian sendiri dalam bidang perniagaan ini. Okey, kalau dari segi masa pandemik sekarang ialah satu, dari segi volume pelanggan tu kurang. Betul. Keduanya ialah kita menjadi kadang-kadang serba salah. I nak serve ke tak nak serve, I nak jual ke tak nak jual. Sebab yang datang tu tak kisahlah, walaupun MySejahtera tu cakap semua clear, kita tak pasti. Itu jadi satu yang jadi cabaran untuk kita. Cabaran untuk kita sama ada because
keselamatan tu diutamakan. Tak kisahlah di kedai makan ke, dalam bot ke, buat pergi satang ke, keselamatan tu yang kita utamakan. Itu cabaran kita. Betul. Tak kisah pasal bisnes kemudian, tapi keselamatan tu yang jadi cabaran utama kita. Selain daripada jumlah customer, selain kekangan pergerakan, dari situ juga dari segi masa operasi. Itu cabarannya lah. Kalau bot pula lain cabarannya. Kalau bot pula, kalau macam beritahu tadi, kalau tak digunakan dalam 2 minggu, ada benda yang berkarat. Ada benda bot dah berlemut. Jadi maintenance tu kena ada sepanjang panjang masa tu. Itu cabarannya. Jadi bagaimana cabaran kepada dari kalangan orang cakap orang-orang sekeliling tu? Macam mana cabaran dari orang sekeliling tu? Setakat ini ada juga saingan-saingan rakan-rakan kita yang lain, dan saya suka mengalukan cabaran ni. Kalau boleh, kalau I ada 9, I nak dia orang ada 18. Kalau dia orang boleh 18, I kena buat 27. I nak kata orang, walaupun cabaran tu ada, I nak benda tu jadi multiplying effect. Kesan-kesan yang boleh menambah sesuatu. Itu persaingan secara sihat lah. Persaingan yang secara sihat. Sebab dari segi situ, kalau saya dah ada 18, orang lain ada 9 ataupun orang lain ada 27, you bayangkan kalau dah ada nombor kat situ, you bayangkan berapa ramai lagi orang datang ke Telagai. Itu harapan kita. Betul. Untuk memajukan industri pelancongan dan perayaan kita ini dari satu inisiatif kita yang boleh sokong di antara satu dengan lain untuk memajukan industri pelancongan seperti yang Fatah katakan tadi. Bagaimana pula dengan sekiranya ada penonton, mungkin dalam kalangan penonton kita yang ingin menghubungi Cik Sufian, mungkin sebagai pelanggan, ataupun ada dalam kalangan penonton kita ini yang mencari pekerjaan sebab tengah pandemik ni kan tak ada pekerjaan, mungkin Cik Sufian ada menawarkan peluang pekerjaan. Pertama, kalau bagi mereka yang berada di sekitar kampung Telaga Air yang boleh menjadi skipper boat, jadi tekong bot ataupun jadi driver lah, senang untuk you dua ni. Jadi tekong tu apa pula tekong ni? Tekong apa? Jadi driver bot lah. Driver bot. Yang tahu berkenaan dengan marine, tahu tentang arah angin, air, pasang surut, bila yang sesuai, boleh menghubungi saya lah. Keduanya, untuk di kampung tu kita ada budak-budak school leavers, lepasan sekolah. Kita panggil dia orang Sabtu Ahad, bekerja dengan kita, jaga kaunter, register orang nak naik bot, bagi life jacket, pastikan orang balik dengan selamat, register, scan dulu dan sebagainya. Itu kita ada di kampung. Bagi mereka yang setakat ni kita ada 4-5 orang budak yang bersama dengan kita lah, walaupun yang lepasan sekolah ataupun menunggu nak masuk sekolah sebenarnya. Itu kita alukan. Boleh kontak saya lah. Boleh ambil nombor saya sendiri 01982488506. Ataupun di Facebook DE ABF Circle. Circle tu merujuk kepada homestay, kedai makan, bot service lah. Jadi selain daripada bot, apakah antara kelainan yang ada pada perniagaan Encik Sufian sendiri yang mungkin orang ramai tidak tahu? Okey. Saya rasa kalau yang lain-lain tu dari segi bot service, kedai makan ke, dia punya toke sendiri bekerja. Okey. Special lah. Itu yang specialnya. Saya yang terima cash, saya yang terima bayaran, saya yang jumpa customer, saya yang ambil order. Okey, saya pastikan juga order tu sampai ke meja. Dia tak ada beza kuli ke, pekerja ke, anak buah ke, tak ada. Bila di kedai, di bot, sayalah dengan isteri lah juga yang jadi pekerjanya, kita jugalah jadi pengusahanya. Itu adalah satu menarik. Jadi kita nak tahulah apakah perancangan dan harapan Encik Sufian untuk 5 ke 10 tahun yang akan datang bagi perniagaan yang diusahakan sekarang. Okey. 5 tahun akan datang, saya nak satu brand yang orang akan kenal. Bila sampai Telaga Air, you pick up one name, nama saya akan naik. Saya nak cari satu identiti. Sekarang ini bagi saya, walaupun saya dah berada dalam industri ini dalam agak kedai makan dah lebih 10 tahun, bot dan lebih 3 tahun, saya nak satu identiti yang orang akan kenang selama-lama, orang akan ingat selama-lama, orang akan ingat servis ni is not about money, tapi sebab pasal respect, pasal loyalty, pasal kata orang understanding, kepuasan. Itu yang paling penting. It's not about money. Macam saya cakap tadi, it's not about money. Money penting juga, tapi saya rasa kepuasan saya ialah muka senyum, makanan yang habis dimakan, anak-anak yang riang, itu niat kita. Okay, in the next 5 years time, 5 tahun akan datang, saya rasa saya nak at least kata orang dalam 14 ke 15 bot lagi. Wow, boleh tu. Boleh. Sebab saya rasa pada masa itu anak saya semua dah besar, dah
dah cukup besar, dah independen. So Baik. kalau saya nak teruskan, saya boleh teruskan. Kalau nak teruskan, saya ada orang untuk ganti. Betul. Meneruskanlah, Ha. kira meneruskan Meneruskan legasi Encik legasi. Sufian Ha. sendiri. Jadi boleh kongsikan dengan penonton, dengan kami berdua, pengalaman yang tidak dapat dilupakan sepanjang mengusahakan perniagaan ini. Okey, pengalaman ni ialah satu, dia macam one man show, tetapi kepuasan yang you dapat tu you susah nak gambarkan. Okey, kepuasan bagi saya ialah apabila satu masa kata, "Daddy, Mama, kita nak berjalan, kita nak pergi beli barang." Tak payah cerita 2-3 kali, kita beli je lah. Sebab itu kepuasan kita. Kepuasan kita ialah untuk serve rakan-rakan kita, anak-anak buah kita, okey, saudara mara kita dan keluarga kita sendiri. Kalau kata, "Daddy, kita perlukan ni." Beli, tak ada masalah. Itu kepuasannya. Itu kepuasan untuk saya dan juga isteri saya lah. Dengan saudara mara di sekeliling kita dapat membantu rakan-rakan kita lain di kampung. Dalam keadaan sekarang especially lah, terutamanya. Jadi menggembirakan hati orang lain lah, Betul. Fatah. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Encik Sufian Sabili di atas perkongsian beliau, pengalaman beliau dan cabaran beliau sebagai pengusaha di kawasan Tupuan Pelancong pada musim pandemik. Berkobar-kobar saya rasa, Fatah. Itulah sebab you kena pergi experience sendiri, barulah you tengok dia punya value chain. Daripada bot, gerai-gerai di situ, bila banyak orang naik bot, banyaklah orang beli gerai-gerai di tebingan tu kan, banyaklah orang beli makan. Itu ingat kita. Sebab lama dah tak melancong sepasti ramai pengunjung-pengunjung nak datang ke Telaga Air. Jadi setakat ini saja untuk segmen pertama. Kita akan kembali pada segmen kedua, menemu ramah seorang tetamu jemputan kita juga. Jadi jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali lagi anda bersama saya, Sharon dan juga Fatah dalam siaran Sejahtera Asia. Dan jika anda mempunyai sebarang cadangan, pandangan, malah kritikan, anda boleh lontarkan sahaja di FB dan IG Sejahtera Asia. Memulakan perniagaan dengan menjual kek keju sebelum ini. Tetamu kita pada hari ini mengembangkan perniagaan itu kepada produk aiskrim yang terdiri daripada pelbagai perisa. Antara sumber inspirasi yang menjadi pendorong terhadap inovasi aiskrim ini adalah minat yang mendalam dalam bidang penyediaan pencuci mulut dan juga niat berani mencuba resipi yang baru. Menurut pasangan suami isteri ini, perniagaan yang kian meningkat naik itu telah mendapat sambutan yang cukup memberangsangkan daripada pelanggan. Bersama kita pada pagi ini, Encik Roslan bin Mursyidi, pengusaha King Keju, dengan kupasan kita perniagaan makanan yang semakin mendapat tempat pada musim pandemik. Selamat datang. Apa khabar? Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Baik, King Keju seperti mana yang Sharon cakap itu, King Keju merupakan satu makanan yang berasaskan keju dan aiskrim yang mempunyai rasa tersendiri. Jadi, bagaimana Encik Roslan sendiri mendapat ilham ataupun idea untuk mencipta satu makanan yang semakin mendapat nama di Kuching ni sehingga ke hari ini? Kami bermula pada lewat 2020 dengan berasaskan aiskrim aiskrim gula apung. Aiskrim gula apung. Tapi biasa ajalah. Biasa je. Biasa. Sebelum berniaga aiskrim, kita orang berniaga cheesecake yang style New York punya. Ada stick. Lepas tu kita orang combine sekali lah. Combine atas aiskrim tu. So dapat sambutan lah. Dari situ ilham dia tercetus percampuran di antara aiskrim dan cheesecake itu. Tapi sebelum tu Kafta, saya ada dengar-dengar dan saya difahamkan juga mereka ni terkenal dengan roti john. Sebelum ni memang banyak jual di tepi jalan. Roti john, sate. Oi, roti john lama tak makan. Saya akan menemu roti john ni pada bulan-bulan puasa saja. Baik. Apakah jadi saya nak tahulah itu ilham daripada Encik Roslan. Jadi kita nak tahu jugalah, mungkin penonton juga ada bertanya. Apa yang membuat Encik Roslan untuk meneruskan idea seperti ini? Siapakah idola tu yang nak meneruskan perniagaan King Keju ni?
saya tengok banyak kawan lah yang berjaya buat bisnes tepi jalan. So dia menjadi sumber inspirasi saya lah. Selain tu minat mendalam jugalah. Dalam membuat dessert ni lah. Ya. Jadi semua dessert ini, penyucian bulat ini, dia punya base-nya adalah daripada keju. Keju. Keju lah, menggunakan keju. Keju apa yang digunakan? Sebab dia ada banyak jenis kan? Cream cheese lah. Menggunakan cream cheese lah. cheese. Kira cream cheese lah yang mendapat Ya, sambutan ya. daripada customer. Seperti kita tengok tadi Cik Rosa ada menyatakan yang beliau menginspirasikan orang-orang yang berjaya. Seperti mana Cik Betul tu. Cik apa orang cakap Cik Roslan. Cik Roslan cakap tadi itu orang cakap bukan satu penghalang untuk kita untuk bersbisnes. Malah bila kita melihat seseorang itu maju, kita pun hendak mendorong diri kita untuk maju kan Sharon. Betul tu. Baik. Berapa lama sudah King KJ beroperasi? Memang dah cakap tadi pada tahun lepas. Betul tu. Beberapa bulan tahun lepas. Seperti yang kita sudah sedia maklum lah. Pelbagai menu yang disediakan oleh King KJ sendiri seperti soft ice cream, mangga, cheesecake stick ori cheese dan sebagainya. Adakah menu tersebut ideanya asal daripada Encik Roslan tersendiri ataupun cadangannya daripada pelanggan King KJ? 80% daripada isteri saya lah. Oh, 80%. Okey. Jadi dari mana dia mendapat ilham untuk menginovasikan pelbagai menu tersebut? Kita buat cheesecake tu. Kita buat cheesecake atas aiskrim tu. Lepas tu kita tengok dalam YouTube juga lah. Dia orang campur kan. Campur-campur. Topping buah, topping coklat. Jadi kalau setakat ni apakah yang best seller? Kira top 3 lah. Top 3 menu dekat keju ni. Cheesecake, topping cheesecake mangga. Sekarang ni honeycomb ice cream lah. Honeycomb ice cream. Honeycomb ice cream. Oh. Cheesecake mangga tadi dengan honeycomb. Tapi Sedapnya dua-dua ni honeycomb. manis ni Fatah. Dia kena ambil dalam kadar yang berpada-pada. Tapi Kak Syahrin, saya tak pernah lagi merasakan King Keju ni sebab saya bukan ice cream lover tau. Jadi saya nak mencubalah juga sebab dia berinspirasikan New York cake cheesecake daripada New York tu. Betul. Mungkin Cik Roslan pernah pergi ke New York melihat cheesecake tu sendiri. Tak benar. Kan dalam banyak-banyak kek memilih kek cheese New York tu. Dalam banyak-banyak kek. Sebab 2019 tu dia pernah viral dalam YouTube. Oh. So tak ada orang buat lagi, tak orang cuba. Oh, itu adalah satu strategi yang bagus. Boleh mencuba apa-apa resipi Betul. viral. Lepas tu tengoklah dia mendapat keuntungan daripada mencuba. Tidak takut mencuba. Dalam satu hari Encik Roslan, berapa kadar purata lah kira kasar dia? Berapa dah dapat dijual? Berapa cup yang dapat dijual? Sekarang dalam 400 cup lah. Sehari. Wish, 400 sehari. cup. Kalau Kita dah harap dia. Kalau bukan masa pandemik Saya rasa lebih kot kan. Lebih dari 400 tu kita 400 kira 400 paling harga minimum yang paling rendah bermula dari RM2.5. Yang kecil tu, yang paling besar tu RM12.9. Wish, banyak tu. banyak tu 400 dalam darab sebulan. RM3 lah. Agak Dalam ambil lah. sehari tu banyak tu. banyak Wish, tu. saya nak jadi pekerja lah macam ni. Betul tu. Jadi kita suka inovasi dia tu Fatah. Dia tak menjual aiskrim biasa. Jadi untuk bersaing dengan peniaga-peniaga di luar, dia menginovasikan aiskrim tu menggunakan cheese, cake cheese. Mungkin lepas ni Fatah boleh menggunakan coklat indulgent aiskrim. Inovasi sendiri Fatah. Kau penonton nak saya jadi abang aiskrim anda, boleh saja. Baik, kita tahu ada banyak jenis perniagaan ya Encik Roslan. Ada pelbagai perisa yang ditawarkan di Kuching ni. Kita ada aiskrim, gelapung. Memang banyak sekarang ni bila kita tengok Sharon dekat mana-mana serata Kuching ni memang banyak aiskrim gelapung. Jadi apa differentiator Encik Roslan bawakan kepada pelanggan Encik Roslan? Apa keunikan yang King Keju boleh berikan kepada pelanggan? Bila kita melihat pelanggan kan Sharon, mereka saya selalu nak pergi tapi penuh. So tu yang dari saya hujung malas pangkal tu, sampai ke hujung pangkal dia. Dia punya dan menunggu penangan tu. Penangan tu. Dia boleh kongsikan. Apa unik tu? Aiskrim King Keju, kalau aiskrim dia je tak manis. Sebab kita orang buat sendiri.
Oh, buat Ah, sendiri. homemade. Kita bukan ambil dari kilang. Okey, untuk aiskrim tu preset dia preset apa? Vanilla. Oh, vanilla. vanilla. Oh. Kira base-nya adalah vanilla lah, ya. cuma topping yang berbeza. Topping beza. Tapi apa yang buat dia special ni lain daripada lain? Saya rasa cheese keju tu Cheese lah ni kan. Keju tu. Sebab dia cheese stick tu dengan pelbagai topping buah-buahan tu. Saya teringin nak rasa. Itulah. Sebab Itulah saya- sesedih Fatah. saya mengharap dia bawa kepada kita kat studio pagi ni tapi dia tak Tapi bawa. malangnya Kedai tak buka, belum pukul buka lagi 10. awal pagi. Ya. Ah, Jadi boleh kongsikan waktu beroperasi dan berapa cawangan yang Cik Roslan ada setakat ni? Kita buka dari jam sekarang ni PKP kita buka dari jam 10.30 sampai 7.30 dan cawangan King Keju berada di Jalan Astana, Imat Sukma, Imat Bangunan Market, Kertajaya. Dan untuk yang terbaru di Semarahan, insyaAllah awal bulan depan lah. Oh, kita tengok perkembangan dia dari yang sangat berkembang dengan maju ya, Betul, menempah nama dekat industri makanan ni, F&B ni bukan senang sebenarnya. Jadi kita nak mengupas lagi lah, kita nak tahu apa cabaran Cik Roslan sendiri dalam memulakan perniagaan dalam bidang King Keju ni. Jadi jangan ke mana-mana, kita berehat seketika hanya dalam Sejahtera Asia. Baik, selamat kembali anda bersama dengan saya Fatah Burhanuddin dan Syarin Kezia dalam Sejahtera Asia. Baik, tadi kita bersama dengan Cik Roslan ada menyatakan saya nak tahu apakah cabaran ni. Jadi kita tahu penanganan COVID, gelombang COVID-19 ini memberi kesan yang mendalam dalam ekonomi negara, khususnya kepada peniaga-peniaga. Jadi macam mana Cik Roslan sendiri merasakan cabaran itu dan bagaimana Cik Roslan mengatasi cabaran itu? Cabaran bila dah viral ni kan, memang bersusun lah. Itulah cabarannya sebab bila bersusun tu kita nak mengekalkan SOP untuk customer. Kadang-kadang customer datang dia tak ikut SOP. Dia tak mendengar lah. Ada jugalah. Ada juga. Ada tu Syarin. Dia tahan masyarakat kita Uh, malah. Netizen ni dia susah saya nak cakap. Saya susah nak cakap netizen. Lepas tu berlakulah viral juga bulan lepas. Seorang customer yang pakai gelang tu pergi kat kedai kita. Alamak. Jadi Pakai Dan gelang berjaya kita tu. orang tangkap gambar lah dan Tangkap viralkan. gambar, viralkan. Aduh. pada ketika itu macam mana? Tu yang di luar pengetahuan kita, orang tak tahu. So saya kena masa tu saya terus tutup dan sanitize. Tu lah. Penonton-penonton kat rumah pada yang bergelang ke yang diarahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Untuk kuarantin. kuarantin order tu, tolong jangan keluar sesuka hati sebab inilah masalah masyarakat kita. Betul. Bila kita melihat secara jernih, ada yang mengatakan benda tu simple padahal itu sebenarnya berbahaya. Kuarantin order ni sangat penting untuk kita memutuskan rantai COVID-19 ini. Jadi ada juga tu yang Fatah yang dia diarahkan untuk kuarantin di rumah tapi tidak diberikan gelang. Itu pun bahaya sebab mereka boleh keluar sesuka hati saat mereka tak ada gelang. Jadi orang pun tak dapat nak detect. Jadi bila mereka keluar, mereka just tulis nama saja. Mereka tidak scan. Kalau mereka scan, mereka boleh didetect keluar tanpa kebenaran. Oh, itulah kita ni masyarakat kenalah jadi bertanggungjawab. Pihak-pihak netizen, penonton-penonton kat rumah. Jadi kita pada yang ada bergelang ni, tolong jaga diri dekat rumah. Jangan Sebab keluar. efek dia besar. Efek dia tu adalah anda menutup periuk nasi orang lain lah. Sebab anda pergi ke satu premis perniagaan disebabkan anda premis perniagaan tu terpaksa ditutup dan disanitize. Kan dia mengganggu pendapatan bukan saja pengusaha tersebut tapi pekerja dia juga. Betul lah. Siapa nak bertanggungjawab. Jadi kita, orang cakap hashtag kita jaga kita lah. Betul tu Fatah. Kita buat sekarang ni kita kena bersaling bekerjasama. Itu adalah satu cabaran yang utama. Terutama yang sekali kita kat negeri sebenarnya. Sarawak ni Fatah. Betul. Kes semakin meningkat. Kalau kita nak kehidupan seperti dahulu Fatah, dengan topik kita pada hari ni, kami berdua ni nak ke Pulau Satam. Jadi untuk semua nak dapat bercuti bersama keluarga. Tolonglah bekerjasama untuk kita
turunkan kes. Jadi kalau kita turunkan kes, mungkin dapatlah keadaan pulih seperti biasa, Fatah. Betul tu. Berbalik pada Encik Roslan kembali. Itu iklan sekejap. Jadi, mungkin apakah perancangan Encik Roslan untuk King Keju ini dalam masa 5 hingga 10 tahun akan datang? Perancangan, saya baru habis belajar licensing dan franchising. So banyak permintaan yang untuk jadikan franchise. InsyaAllah tahun depan saya buka untuk untuk jadikan franchise lah. Itu ada satu semangat perancangan yang saya jangka suka. panjang tu. Perancangan jangka masa yang panjang tu untuk orang cakap banyak cawangan meneruskan bukan mudah. kesinambungan perniagaan tu, Kan. Fatah. Jadi saya pun difahamkan bahawa Encik Roslan ada menggunakan perkhidmatan seperti GrabFood dan Foodpanda untuk memberi perkhidmatan barang-barangan kepada pelanggan. Bagaimana? Sebab ni berkaitan dengan aiskrim ni, bagaimana Encik Roslan mengekalkan supaya aiskrim tu tak cair semasa nak Foodpanda tu, rider tu menghantar kepada pelanggan? Dia bawah 10 minit dia masih keras lah. Foodpanda dan Grab tu bag dia memang direka khas untuk tahan panas, untuk tahan sejuk. So kalau sampai 30 minit tu memang cair lah. Pernah berlaku tak mendapat aduan daripada pelanggan kata, apa ni order cair ni, datang air ni? Belum ada lagi. Belum ada. So jadi ini membuktikan Foodpanda rider tu. Rider tu memang hebat lah dia. Satu kalau kita tengok kat jalanan tu, Foodpanda dengan rider tu macam pelesit tau kalau dia bawa Pelesit motosikal. kata orang Sarawak, pelesit. Jadi itulah. Saya pun sebenarnya memang nak teringin sebab saya suka dengan honeycomb tu. Sebab saya teringin nak makan honeycomb tu sebab saya tak pernah rasa. Saya pernah rasa honeycomb tu. Pernah lah pernah dekat kampung yang original tu. Sedapnya. Tapi kalau Fatah kata honeycomb, kita nak tanyalah honeycomb tu yang petak diletak ke cuma dia punya petak tu memang petak tu diletak sekali. Fatah perlu mencuba. Jadi honeycomb tu. Dia memang original sarang lah. Sarang daripada Encik Roslan sendiri. Wow. Berapa harganya? Untuk honeycomb tu RM12.9. Murah Fatah. Murah, Jika murah nak sebab dibesar ada dia yang menjual original tu. Mahal. Jadi tu honeycomb ni ada banyak jenis. Tu honeycomb apa? Kelulut. Madu lebah. Madu lebah. Madu lebah dia mahal sikit. Patutlah harga dia memang berpatutan. Tapi harga yang ditawar pun saya kira Fatah agak berpatutan lah sebab benda honeycomb tu bukan mudah untuk didapati. Betul. Dan asli tu yang penting, asli. Betul. Tanpa campuran gula. Sebab sekarang ni kita banyak je campuran gula kan Sharon. Betul tu. Jadi mungkin Encik Roslan ingin berkongsi lah kepada penonton dan sampaikan kepada peminat King Keju di luar sana yang sedang menonton anda ketika ini. Apa pesanan manis? Kepada peminat aiskrim King Keju, kalau boleh dapatkan aiskrim di King Keju dengan menjaga SOP lah. Itu yang. Itu pesanan penting tu. Pesanan yang orang cakap sangat-sangat kita jaga kita. Sebab dia tahu, sebab viral. Bagi siapa kalangan penonton boleh buka Facebook sekarang, boleh tengok IG. Penangan orang bersanggup beratur berbaris tu untuk mendapatkan pilihan aiskrim mereka tu, Fatah. Tapi walaupun kita dua ni orang kucing, Fatah, belum pernah mencuba lagi ni. Saya tak puas hati ni. Itulah. Sebab banyak lagi sebenarnya kita tak terokai. Sharon. Itulah platform Sejahtera Asia ini untuk kita mengintroducekan peniaga-peniaga yang ada dekat Kuching ataupun dekat Sarawak khususnya. Jadi banyak lagi lah sebenarnya saya nak tanya dengan Cik Roslan ni. Bagaimana selain daripada cabaran orang cakap menjaga SOP pelanggan tu, apa selain cabaran yang Encik Roslan hadapi ketika pandemik ini? Bekalan stok. Bekalan stok. Sebab bekalan stok bahan mentah saya banyak ambil dari Semenanjung. Diorang pun kadang-kadang PKPD diorang tak boleh nak produce. Jadi macam mana Encik Roslan mengatasi perkara sebegini untuk memastikan King Keju sentiasa beroperasi? Untuk tu saya biasa beli banyak lah. Beli dalam kuantiti yang banyak sekali ahong. Beli banyak. Kalau ada part terpaksa sort out
Tak dapat jual. tak dapat jual. Jual yang biasa je lah. Itu jadi kita cakap ada dalam tiga kita- cawangan tu, tiga Fatah. cawangan tu bukan Mhm. bukan yang mudah ya kan, Mhm. Sharon? Untuk dikendalikan betul, dengan betul. staf yang ada. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Encik Roslan Fatah atas perkongsian beliau tentang perniagaan sebagai makanan yang semakin mendapat tempat pada musim Betul. pandemik ini. Jadi hari ini topik kita cukup menarik, Fatah. Mhm. Sebab saya teringin nak pergi ke Pulau Nak Satang pergi Pulau tadi Satang, nak bersama pergi Encik makan Sofian. keju. Lepas ni saya teringin nak makan aiskrim keju ni Nanti saya belanja. tu bagus, selepas ni dia akan belanja kita. Jadi terima kasih kepada anda yang terus kekal setia bersama saya, Fatah dan tetamu kita sehingga ke akhir rancangan. Jangan lupa untuk terus kekal setia bersama kami pada setiap hari pukul 7.30 pagi hingga 8.30 pagi hanya di TVS saluran 122 Astro dan My TV. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Saya Sharon Kezia Dan saya Fatah Bolhanudi. hanya dalam siaran Sejahtera Asia daripada Apa tu Sharon? daripada inspirasi Kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum. Bye bye. Selamat hujung minggu.